Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi al-habibil 'ali al-qadiril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Walau apa pun ujian yang kita melanda kita, yang kita sedang harungi, semoga ujian itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ujian yang hadir kepada kita mampu menyemai sifat mahmudah, bukan semakin menyemai sifat mazmumah. Semoga ujian yang sedang melanda kita ini, kita semakin kuat zikir kita kepada Allah, semakin tinggi harap kita kepada Allah, dan semakin kita bersihkan hati dengan memaafkan manusia yang lain yang mungkin sedang menyakiti kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita didatangkan, kepada Allah kita akan dikembalikan. Itulah fitrah setiap insan dalam menjalani sebuah kehidupan. Oleh kerana itu kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang kita asalnya daripada Allah, kelak akan dikembalikan kepada Allah. Sebelum kita dikembalikan kepada Allah, kita diuji oleh Allah dengan fitnah hidup dan mati kita, dengan pelbagai ujian, pelbagai kesakitan yang kita rasai, yang kita alami. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik penjaga dan pelindung bagi kita. Semoga kita baik-baik saja hubungan kita dengan Allah, dan baik-baik saja hubungan kita dengan manusia yang lain. Silah turrahim, sambung perhubungan kasih sayang antara kita. Moga-moga kita tidak, dengan ujian ini tidak menjadikan kita makin jahat. Dengan ujian ini tidak menjadikan kita semakin membenci, semakin berdendam, semakin menyemai sifat mazmumah. Kita kata dia jahat, sedangkan kita tak sedar yang kita sedang menyemai sifat mazmumah dalam jiwa kita sendiri, dengan perasaan keburuk, dengan membenci, dengan berdendam, tidak ingin kebaikan, inginkan kemusnahan. Itu sifat mazmumah, kita yang sedang jahat sebenarnya. Itulah tipu daya syaitan yang licik kepada kita. Kerana itu kita jangan sesekali memenangkan syaitan dalam ujian yang kita hadapi, tapi menangkan Allah dan syariatnya kita ikuti dalam menjalani sebuah ujian ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah yang baru masuk, tolong share, bantu share dahulu. InsyaAllah kita buat terapi sikit malam ni ya. InsyaAllah kita buat terapi sedikit pada malam ini. Yang baru masuk tolong share dahulu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita semua insyaAllah. Yang baru masuk tolong share dahulu. InsyaAllah sekejap lagi kita mula. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah insya-Allah dengan sebaik mungkin, dengan tajwid yang terbaik, tartil insya-Allah setakat yang saya mampu. Dengan saya niatkan semoga yang mendengar Allah SWT angkat penyakitnya. Semoga yang mendengar Allah SWT mengangkat penyakitnya dengan asbab Al-Quran, dengan Al-Quran, ayat ruqyah ini. Kerana Allah SWT menjamin wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah turunkan Al-Quran menjadi penyembuh, menjadi penyembuh, menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Oleh itu salah satu caranya adalah mendengar bacaan ayat-ayat ruqyah. Jadi pada malam ini kita buat terapi mendengar ayat-ayat ruqyah. Moga yang mendengar akan semakin tenang, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan semakin hilang kesakitan insya-Allah dengan asbab Al-Quran insya-Allah, dengan asbab Al-Quran insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah yang baru masuk, tolong share dahulu. Bantu share, ini adalah perkara kebajikan, perkara kebaikan, manfaatnya baik insya-Allah. Bantu share. Moga-moga kita tidak membenci manusia lain yang menjalankan kebaikan. Kita menyokong kebaikan insya-Allah. Jadi tuan-tuan bantu share. Yang baru masuk bantu share insya-Allah.
Baik tuan-tuan, kita mulakan dengan selawat, kemudian saya akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Ruqyah Syar'iyah. Tuan-puan dengar dan catatkan apa yang tuan-puan alami, ya. Tuan-puan dengar dan catatkan apa yang tuan-puan alami. Okey? Apa yang tuan-puan alami semasa mendengar ayat Ruqyah dan apa yang tuan-puan alami setelah saya selesai membaca ayat Ruqyah. Jadi 2 kali komen lah, insya-Allah. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, semoga yang mendengar Allah mengangkat penyakitnya, insya-Allah. Semoga yang mendengar Allah mengangkat penyakitnya, insya-Allah. Ha? Baik tuan-puan dirahmati oleh Allah, moga Allah permudahkan urusan kita pada malam ini. Dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, Ruqyah Syar'iyah, yang menjadi sumber kesembuhan dan Allah lah yang menyembuhkan dengan izinnya. InsyaAllah kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 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 من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم من حيث لا ترونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, kita sesam melakukan mendengar bacaan suci ayat-ayat Al-Quran bagi ruqyah syar'iyah. Macam mana keadaan tuan-puan? Ada yang muntah, sakit badan, pening kepala? Macam mana? Okey belaka? Semua okey? Semua okey ya? Alhamdulillah. Boleh komen ya tuan-puan, apa yang tuan-puan alami. Alhamdulillah. Boleh pakat komen apa yang tuan-puan alami. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan pada rahmat dari Allah, tenang. Alhamdulillah tenang. Semoga apa yang kita dengar ni mampu menenangkan hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik hidayah. Tuan-puan yang baru masuk boleh share, yang belum share boleh share, insya-Allah kita sebarkan ayat-ayat ruqyah ini menjadi terapi bagi para pendengar. Yang tak ada sakit dia akan makin tenang. Yang ada penyakit dia akan gelisah lah. Akan ada respon-respon reaksi tertentu dah, bergegar badan, menangis, pening kepala, biasa dah tu. Dengarkan sehingga habis, insya-Allah akan makin okey. Nanti akan hilang pening kepala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tuan-puan, saya mendapat makluman ada beberapa pihak yang cuba untuk hack FB kami. Saya dapat makluman lah. Sebab kita ramai spy. Dan cuba untuk menjauhkan masyarakat daripada kami. Iaitu mereka melabel lah kami bukan-bukan, menuduh kami bukan-bukan ya. Kami selagi kami berdiri atas jalan syariat, tuan-puan boleh nilai. Nilai dengan iman, nilai dengan ilmu. Kalau kami ada salah, tunjukkan di mana salahnya. Bawa dalil, bawa hujah. Tuan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita perlu share lah. Bantu kebaikan ini tersebar. Ini adalah usaha kebajikan pihak kami. InsyaAllah. Rasa mengantuk ramai. Mengantuk kena tidur lah. Rasa mengantuk, syukur pada Allah. Mengantuk. Ada orang dia tak ada rasa mengantuk, tak boleh tidur sampai ke pagi esok. Bekok mata-mata. Kita ada rasa mengantuk ni, syukurlah. Sebab akan ada rasa mengantuk, rasa nak tidur selepas pada tu. Okey. Macam mana keadaan tuan-puan? Sakit badan di pinggang. Okey. Ramai saya baca komen ni rasa sakit di tempat-tempat tertentu. Di tempat tertentu. Jadi pada malam ini tuan-puan, saya nak letakkan tangan kanan di tempat sakit. Letakkan tangan kanan di tempat sakit ya. Letak. Saya akan baca doa. Saya nak letak di jiwa lah. Sebab saya sakit hati sekarang. Bukan sakit jantung, sakit hati. Biasalah orang ngata pada kita, orang ngopak pada kita, orang nak menjatuhkan kita. Kadang kita rasa jugalah. Terasa dah juga di hati ni. Jadi sebab tu saya letak di hati dah. Tuan-puan rasa sakit kat mana? Di bahu letak di bahu. Atas kepala letak atas kepala. Di pinggang letak di pinggang. Perut letak. Di kaki letak kaki. InsyaAllah. Boleh InsyaAllah. Tu. Kita mendapat makluman juga ada pihak yang cuba untuk mempengaruhi masyarakat ataupun follower untuk tinggalkan Asaza ataupun left group ataupun unfollow dan sebagainya. Tuan-puan macam ni tuan-puan. Fikir dulu. Apa yang saya bagi tahu tu betul atau tidak? Nilai dengan ilmu. Nilai dengan ilmu. Nilai dengan iman, nilai dengan ilmu. Kalau masih apa yang saya bagi tahu tu betul, kenapa kita tak dapat terima kenyataan tersebut?
Bahkan kita sentiasa ada rujukan ilmiah, sumber yang sahih. Okey. Fikir baik-baik. Adakah kita ni buat ni kerana apa? Buat kerana Allah ke? Buat kerana ketaksuban pada seseorang? Fikir baik-baik. Fikir baik-baik. Okey? Baik tuan-puan. Boleh Okey, letakkan tangan kanan di tempat sakit. Saya akan letak di sinilah. Saya akan baca doa syifa. Tuan-puan dengar, insya-Allah. Okey? Tuan-puan dengar ya. Sambil gosok boleh, tepuk pun boleh. Gosok boleh, tepuk boleh. Saya akan baca doa syifa. Dengarkan doa ini yang pernah dialungkan oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan boleh gosok ataupun tepuk tempat sakit. Saya akan baca doa syifa. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسرة الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسرة الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسرة الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسرة الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك
والله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك اللهم رب الناس نذهب البأس اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس نذهب البأس اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس نذهب البأس اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Baik, alhamdulillah, itu di antara doa syifa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puteri Anis Khairina Yusri, apakah benda ni? Ini adalah bacaan doa syifa. Ini adalah bacaan ayat-ayat ruqyah. Ini adalah kebaikan dan juga ini adalah kebajikan. So, benda apa tu? Benda-benda. Masjid Al-Furqan, Kampung Tobaik. Benda apa tu? Benda apa? Nampak apa? Amri, sahabat saya mimpi jatuh tempat tinggi, kena gigit binatang berbisa. Tidur seumur kena tindih. Nampak makhluk halus. Harap Ustaz dapat tolong. Sebulan lebih menunggu. Mimpi jatuh tempat tinggi, kena gigit binatang berbisa. Tidur sentiasa kena tindih. Nampak makhluk halus. Baik. Itu di antara simptom gangguan. Tapi nampak macam itu bukan kes sihir, nampak seperti termasuk dalam bab gangguan jin. Pertama, buang segala benda yang ada kaitan dengan jin. Batalkan. Pelarih ke azimat ke apa. Yang kedua, buat pembentengan diri. 10 ayat pembentengan, amalan 3 kul pagi petang siang malam. Pagi petang siang malam. Dan buat pembentengan diri sebelum tidur. Ambil wuduk, kebah katil, baca 3 kul 3 kali, tiup ke tangan, sapu ke seluruh badan dan gunakan minyak wangi kasturi sebagai alat bantu. Okey. Jaga zikir pagi, zikir petang, zikir malam. InsyaAllah jin tersebut tidak akan dapat mengganggu lagi, bahkan menindih. Okey. Ayat ni boleh didapatkan di mana? Di Telegram Astazah Official. Telegram Astazah Official. Tuan pada rahmati Allah SWT, saya nak buat makluman. Satu makluman, insya-Allah kami Astazah Official, Perubatan Islam Ruqyah Syar'iyah, akan mengadakan satu kursus. Yang dinamakan kursus pengubatan gangguan saka dan sihir. Kursus pengubatan gangguan saka dan sihir yang akan dibuat selama 2 bulan. Yang mana 2 hari face to face, 2 bulan online. Okey. Bila tarikhnya? Tarikhnya bermula 8 dan 9 Oktober face to face, seterusnya disambung dengan online. Tuan-puan akan belajar bagaimana untuk pengubatan saka dan sihir. Dan kita akan praktikkannya.
Kita akan praktikkan kaedah pengubatannya di dalam kursus nanti. Face to face di Masjid Bandar Permaisuri Setiu Terengganu. Jadi tuan-puan, yang mana nak join boleh PM admin saya. Yang mana nak join kursus tersebut boleh PM admin saya. Boleh PM admin saya. InsyaAllah. Apa yang tuan-puan akan dapat dalam kursus ni? Tuan-puan akan dapat 3 CJ. Pertama adalah CJ kursus pengubatan. Yang kedua adalah CJ sanad ijazah bacaan-bacaan ruqyah yang tuan-puan akan ambil baca bersama saya di dalam kursus nanti. Ayat-ayat Al-Quran dan doa syifa. Dan sanad ini, nama saya, nama tuan-puan, nama saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad bacaan tersebut. Yang ketiga, CJ yang ketiga, tuan-puan akan dapat ijazah untuk pengamalan kaedah-kaedah ruqyah yang saya akan ajar. Jadi 3 ini akan dapat CJ ini. Baik tuan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. So, bagaimana nak mendaftar PM admin? Admin ada ke malam ni? Kalau ada tolong pingkan nombor admin. Ustaz yang dah kursus siri lepas boleh join lagi? Boleh. Kerana apa? Kerana yang join kursus lepas hanya online. Tak ada offline, tak ada face to face. Yang ni ada face to face dengan modul terbaru, bahkan kita bukukan modul tersebut dipanggil Nota Padat Kaedah Ruqyah. Kaedah ni macam mana nak buat, tuan-puan akan tengok saya buat face to face dan saya akan tengok tuan-puan buat face to face nanti di dalam kursus. Ini lebih mantap. Kat mana nak tekan saya akan tunjukkan pada tuan-puan. Jadi tuan-puan akan buat rawatan praktikal di dalam dewan nanti berdua-duaan. Dan nanti kita akan bahagikan kumpulan. Saya akan tengok tuan-puan, orang buat pada tuan-puan, puan-puan buat pada orang. Dia akan bergili-gili. Saya yang akan memantau dan perawat-perawat saya, staf-staf saya pun akan memantau. Jadi insya-Allah kursus ini sangat sesuai untuk yang menjadi perawat dan yang sakit, yang menjadi pesakit. Perawat, pesakit dan orang yang nak belajar. 3 ni. Nak belajar. Tak ada masalah. Hanya untuk jadi perawat diri sendiri dan keluarga. Tak ada masalah. Boleh join. Dan siapa-siapa yang join kursus ini, insya-Allah akan dapat 3 CJ tadi. Dan kursus face to face selama 2 hari. Seterusnya sambung online selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Jadi sangat berpatutan lah. Harga asal kursus ni 900. Kebiasaan orang lain buat. Tapi saya bagi dengan harga RM300 sahaja. 300 ni pun untuk apa? Untuk buku modul. Dan untuk buku. Kita akan bagi buku terbaru. Buku ni tak dijual. Kita cetak untuk peserta kursus ini. Okay. Dia sangat-sangat comel. Nanti saya akan dedahkan sedikit nota buku tersebut. Saya dah dedahkan petang tadi di dalam grup Telegram Asazah Official dan juga di dalam grup FB. Tuan-puan boleh tengok nanti. Kalau boleh yang join kursus yang lepas, yang join kelas perawat yang lepas, saya cadangkan anda join kursus ini. Kerana kursus ini penting kerana tuan-puan face to face dengan saya dan tuan-puan akan dapat CJ sanad ijazah tersebut. Sebab apa? Sebab saya nak tuan-puan tengok saya buat dan saya akan tengok tuan-puan buat face to face. Dan kita akan praktik bersama dalam dewan. Saya akan tunjukkan kaedah ni ambil daripada mana. Bagaimana kaedah ini dilakukan. Apakah kesannya? Apakah hasilnya? Bagaimana cara perawatannya? InsyaAllah. Jadi kursus ini akan dijalankan pada 8 dan 9 Oktober. Face to face. Seterusnya akan disambung selama 2 bulan di dalam online. InsyaAllah. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, ada 20 seat lagi kekosongan. Siapa cepat dia dapatlah ada 20 seat lagi kekosongan. Sebab apa? Sebab dewan tersebut terhak seramai 120 orang je. Jadi ada 20 seat sahaja lagi. Campur dengan perawat lagi, campur dengan staf lagi. Itu. Baik. Join lah. Sebab apa? Sebab saya akan bimbing tuan-puan yang nak jadi perawat pun kita akan bimbing untuk dapatkan macam mana untuk dinilai untuk mendapatkan pengiktirafan daripada pihak JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dalam perawatan ruqyah. Kita akan bimbing sampai tuan-puan jadi perawat yang diiktiraf, yang ada CJ pengiktirafan yang telah dinilai dengan baik.
Baik, insya-Allah. Yang mana boleh join lah. Saya cadangkan satu keluarga mesti ada lah. Mesti ada. Yang join berdua suami isteri, kita akan bagi diskaun harga. Yang join 3 orang ke atas, kita akan bagi lagi diskaun harga, insya-Allah. Baik tuan pada rahmati Allah SWT. Di samping mendengar bacaan ayat-ayat ruqyah, tuan-tuan pun perlu baca ayat-ayat ruqyah ni pagi, petang, malam. Betul. Ada orang yang mengamalkan ayat-ayat ruqyah, dia baca sentiasa pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam, dia baca je. Dia dapat kesembuhan. Dulu dia merawat sana sini situ, merawat habis puluh-puluh ribu. Rupanya rawatan diri sendiri lebih efektif lagi untuk dirinya. Ada orang dia putus asa nak merawat, dia hanya dengar je bacaan ruqyah. Dia dengar pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam dia dengar. Hasilnya tak ada penyakit lagi. Sembuh. Sembuh dengan begitu je dengar. Sebab tu terapi ruqyah ini penting. Apatah lagi bila tuan-puan masuk kursus dan tuan-puan tahu kaedah ini macam mana. Sumbernya dari apa. Kaedahnya digunakan untuk apa. Hasilnya macam mana. Kalau jadi gini nak buat macam mana. Kalau jadi gini nak buat macam mana. Lagi dah cepat sembuh dengan izin Allah. Kerana Allah tidak zalim. Likulli da'in dawa'un. Nabi SAW bersabda. Tiap-tiap penyakit ada penawarnya. Dan bila kena tepat dengan penawarnya, maka hilanglah penyakit. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi joinlah yang mana free, insya-Allah. Baik tuan pada rahmati Allah, di kesempatan pada malam ini juga saya nak melancarkan promosi akhir bulan. Promosi akhir bulan yang telah dibuat oleh tim saya, iaitu package merah dipanggil. Package merah. Okey. Package akhir bulan ini, okey. Yang pertama adalah gel mandian bidara, yang kedua adalah balm bidara. Harga satu gel mandian bidara RM35. Harga satu balm bidara 20 gram ini RM20. 35 campur RM20. Jawapannya adalah RM55. Tapi untuk yang membeli malam ini sehingga esok sebelum 1 Oktober, jadi esok last lah. Okey, kami akan bagi dengan harga RM50 saja, off RM5. Off RM5 dengan harga RM50 saja. Harga asal RM55. Kita bagi off harga untuk pembelian pada malam ini sehingga esok sebelum 1 Oktober RM50 sahaja, dan kita akan bagi free kitchen. Free kitchen Ahsazah Perubatan Islam Ruqyah Syar'iyah. Ini free kitchen. Jadi tuan-puan yang nak dapatkan produk ini, bolehlah PM admin produk, insya-Allah. Jadi ini adalah gel mandian bidara untuk kegunaan mandi seisi keluarga, dan ini adalah balm bidara untuk sapu pada sendi-sendi yang terasa sakit, yang terasa lenguh, yang ada lebam, yang gatal dan sebagainya, yang rasa sakit urat dan sebagainya. Boleh gunakan ini sebagai balm bidara untuk sapu di luaran sahaja. Dua-dua luaran. Dan harga asal RM55, kita off potong RM5, jadi RM50 sahaja, dan free kitchen Ahsazah sebagai penghargaan dari kami akhir bulan. InsyaAllah siapa-siapa nak boleh PM admin produk, insyaAllah. Baik tuan pada rahmati Allah SWT. Siapa yang nak join kursus nanti PM admin Apa yang tuan-puan nak tanya tentang kursus nanti akan ada kita kupas di dalam pengajian tersebut, insya-Allah. Ada soalan boleh tanya. Free post ke ustaznya ni? Yang ni tak lah. Sebab kalau saya bagi pula free post, memang dah untunglah kami. Dah untunglah kami. Itu. Ini saja pendapatan sumber kewangan tim kami. Rawatan percuma kita rawat dari pagi hingga petang, kadang sampai malam. Kadang orang bagi bukan nak mengungkit, tapi nak tuan-puan faham situasi. Saya pernah rawat pagi hingga malam. Infak yang kami dapat hanya RM20. Pagi hingga malam keruh tenaga. Itu. Tapi kami tak mengungut apa, tak ada masalah, sebab kami memang
khidmat. Tapi ingat, staf-staf saya pun perlu juga allowance mereka, minyak motor, makan minum mereka, khidmat mereka perlu diberi sagu hati dan sebagainya. Dengan produk ini sajalah pendapatan kami. Kalau semua orang beli produk kami pun, kami tak akan kaya pun. Tak akan kaya, cukup-cukup makan je. Ini dipanggil untuk pembangunan pengurusan asazah sahaja, supaya lebih lama hidup, gitu. Baik, bayar BAP, air dan sebagainya, InsyaAllah. Saya dan anak-anak suka guna bam bidara. Baunya wangi sangat. Rahimah. Ya betul, baunya sangat wangi. Ustaz, teh bidara ada tak? Dok. Teh bidara ada beberapa masalah tempoh hari. Ni teh bidara tak belakang ni. Sebab ada sungutan, ada kerosakan pada uncangnya. Jadi kami tak tempah lagi. Kerana tempahan tersebut daripada Indonesia teh bidara. Di Malaysia tidak ada. Jadi kita ambil keputusan untuk tidak menggunakan teh bidara lagi. Kita hanya menggunakan daun sena sahaja. Ada soalan boleh tanya. Ustaz, jual tak lagi teh sena sahaja tanpa lemon? Untuk teh sena sahaja tanpa lemon tidak ada dah. Yang ada adalah teh sena lemon sahaja. Sebab bila teh sena lemon, bila kita minum, dia tidak payau sangat lah. Tidak payau sangat dan dia sesuai dengan selera orang Melayu kita. Kalau teh sena saja, kadang-kadang ada orang tak boleh nak minum, payau dan sebagainya. Yang kita ada adalah teh sena lemon. Lebih wangi, lebih menyelerakan. Tapi khasiatnya adalah sama sahaja. Sedekah juga membantu menyembuhkan penyakit gangguan Siti Rabiah Subih. Ya benar. Dipanggil berinfak lah. Sahaja aku berinfak kerana Allah Ta'ala, semoga Allah mengangkat penyakitku. Dipanggil niat untuk infak kesembuhan kita. Tawassul. Boleh. Tak ada masalah. Niat tawassul. Aku infak ni ya Allah. Kerana-Mu ya Allah. Angkatkanlah penyakitku ini ya Allah. Boleh kita bertawassul di atas infak tersebut, boleh. Itu keadaan boleh. Tapi kami tidaklah nak sangat bila rawat nak infak tidak. Kami tak pernah memaksa pesakit untuk memberi infak. Sekadar dia bagi, betul lah. Tak bagi, nak macam mana? Redha je lah. Kita merawat dia kerana Allah SWT. Kadang pesakit mari marah-marah kami dan sebagainya. Ahli keluarga pun ada marah kami. Sedangkan kami ni merawat dia, tak pernah ambil duit. Kadang hidang makanan, hidang minuman dan sebagainya. Tapi tak semua marah lah. Mungkin ada seorang dua sebab dia kena paksa ke isteri dia datang. Suaminya marah-marah. Tapi kita tak marah balik. Kita bagi tahu nak berubat ke tak nak. Kita berubat baik-baik. Okay? Apa yang kami baca, dengar je lah. Semua ayat suci Al-Quran, semua doa-doa syifa. Kenapa nak marah? Abang ada jin ke dalam badan? Itu. Dia marah lah sebab dia kata tak ada jin. Dah. Kalau tak ada, khalas. Sudah. Boleh balik, tak ada masalah. Tu. Tiap hari ke tim buat rawatan? Ya, tiap hari. Tapi tidak tiap hari. Tapi tidak ramai lah. Atas orang tu kadang sejam, kadang 2 jam. Ada hok 3 jam. Ada hok pagi hingga tengah hari dia je. Keluarga dia. Ada yang ambil kesempatan sepatut datang seorang, dia datang seluruh ahli keluarga. Kadang sepatut rawat seorang. Bila mari seluruh keluarga ni, ramai pula yang kita kena rawat. Jadi dari pagi hingga tengah hari, keluarga dia je. Tu. Datang ramai. Yang infak seorang 2 je. Tak ada masalah. Tapi yang temu janji tu namun seorang. Sepatut kita dalam mindset kita nak rawat seorang je lah.
Tapi yang datang ramai, sepatutnya sepatut kena inform lah kalau nak datang ramai, sebab di center kita fokus kepada seorang sakit yang betul-betul sakit lah. Yang sekadar mari nak scan apa tu tak payahlah. Yang betul-betul sakit, yang nak scan apa, dengar dalam live ni pun boleh. Pejamkan mata, dengar bacaan ini, ada reaksi ke tidak, yang tu paling mudah nak scan. Baik, untuk apa, bayangan khusus macam mana? Bayar dahulu atau hari khusus? Ghazali Taha. Bayangan khusus, kursus boleh dibayar secara transfer online ataupun boleh dibayar juga pada hari khusus, tak ada masalah. Cuma wajib daftar terlebih dahulu kursus tersebut dengan admin. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Okey. Syamsuliza, Ustaz, macam mana nak istiqamah baca Al-Quran dan zikir? Dan betulkan niat kerana Allah, bukan untuk kesembuhan semata-mata. Macam mana nak istiqamah baca Al-Quran dan zikir? Kita baca semampu yang kita boleh, tapi kita nak baca sentiasa. Okey. Pertama, kita baca Al-Quran kerana apa? Kita baca Al-Quran, pertama niat kerana Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk mendapat rahmat daripada Allah. Biar kita tak faham pun Al-Quran tu, kita orang Melayu kan, kadang baca tak faham, tapi kita niatlah, moga dengan aku baca Al-Quran ini mendapat rahmat daripada Allah, menjadi asbab rahmat Allah turun padaku. Niat kerana rahmat Allah. Yang kedua, kalau boleh cuba tadabbur apa yang kita baca. Minta maaf. Yang kedua, khusyuk. Cuba baca dalam keadaan baik. Ada air semayang, duduk dalam keadaan baik. Baca dengan baik. Tak banyak tak apa. Adab tu penting. Baca setakat yang kita mampu, tajwid, tartil. Yang ketiga, kalau boleh tadabbur apa yang kita baca. Tengok tafsir ayat tersebut. Okey, baca sikit, tengok. Yang keempat adalah kita baca dan kita berdoa pada Allah. Moga-moga dengan asbab Al-Quran ini Allah angkat penyakit kita. Allah turunkan rahmatnya. Allah SWT anugerahkan syifa, kesembuhan buat kita. Allah pemudahkan urusan kita. Yang kelima, yakin pada janji Allah. Buat setiap hari. Istiqamah. Tak banyak tak apa. Buat sikit-sikit. Lama-lama makin banyak. Sehari jangan tinggal Al-Quran. Kalau tak sempat juga nak baca Quran dan sebagainya, baca dalam kereta. Masa bawa kereta dan sebagainya. Baca apa yang kita ingat. Kalau tak sempat juga, tengok Al-Quran. Jangan lupa untuk tengok Al-Quran. Biar tak boleh nak baca, sibuk sangat, tengok Al-Quran. Biar ada Al-Quran dalam bilik kita, meja khusus kita. Kalau di tempat kerja, biar ada Al-Quran kecil di atas meja kita. Penting Al-Quran ni kena ada. Amri, risau gak scan, takut tak sedang macam sahabat saya. Dia scan live ni, dia akan tidak akan kerasukan terus, tidak. Dia bergetar je biasa. Habis baca, habis ada. Biasa. Nanti tuan-puan, mungkin admin saya tak ada malam ni. Tuan-puan masuk group Telegram Asazah Official. Tuan-puan masuk Telegram Asazah Official. Nanti nombor admin ada dalam tu. Siti Rabiah, Ustaz, dalam Islam dibenarkan gantung sampai mati, tak seperti pesalah-pesalah dalam penjara? Mak suruh tanya. Dalam Islam dibenarkan gantung sampai mati. Dia gantung sampai mati tu sebab apa? Dia ada sebab. Gantung sampai mati tu macam mana? Saya tak faham tu.
Semakin banyak tambahan amalan dibuat, semakin banyak gangguan. Sekejap. Semakin banyak tambahan amalan dibuat, semakin banyak gangguan. Saya tak boleh tengok dia punya komen ni. Apa? Sebenarnya semakin banyak amalan kita buat, semakin kuat gangguan. Tidak, itu bukan gangguan. Semakin banyak amalan yang kita lakukan, amalan ketaatan, semakin kuat kita rasa macam semakin kuat gangguan. Tidak, itu sebenarnya semakin gelisah jin tersebut. Jin tu terganggu dengan sebab amalan ketaatan. Kita buat banyak lagi, dia makin gelisah. Sebelum ni dia ganggu kita, kita kerasukan. Bila kita melakukan ketaatan, jin tu akan kerasukan. Itu ada dalam hadis Nabi. Betul. Tapi sebab dia duduk dalam badan kita, kita rasalah dia punya gelisah dia. Teruskan amalan tambahan sehingga hilang semua keluhan. Salam Ustaz, boleh tak join kursus melalui online sahaja? Face to face tak dapat? Boleh. Akan tetapi bayaran tetap sama. Cuma yang tak dapat nak join, yang join online saja, tak dapat face to face. Yang hari face to face 2 hari tu saya takkan buat live Saya takkan buat live dan saya takkan ajar kembali teknik-teknik tu di dalam online. Sebab penting. Contoh nak tekan kat sini, kat mana, rasa macam mana, cara tekan macam mana, itu susah nak diajar dalam online. Tapi boleh je nak join online saja, face to face tak dapat nak hadir, boleh je. Nanti bincang dengan admin. Okey. Ustaz, saya ada nak buat rawatan untuk adik saya, dah isi form bulan 2. Bulan akhir bulan 8 follow up dan admin minta details Cuma sampai sekarang belum ada buat lomba lah sebab adik macam lagi teruk. Dia kata dia anxiety. Pergi hospital just bagi ubat tapi makin teruk. Mak mertua dia bawa pergi berubat. Ustaz cakapkan sihir. Ustaz mana tu? Sekarang dia tak boleh jumpa orang. Sangat selalu menyendiri. Sebab dia akan rasa tak cukup nafas bila ada orang ramai. Makna adik Ikin sidik adik Baik. Bulan 2 lagi Baik. Oleh sebab Ikin sidik join live pada malam ni, Ustaz akan bagi tarikh yang khusus untuk Ikin sidik. Nanti PM admin rawatan hantarkan bukti nanti Ikin sidik tersebut ni FB ni, insyaAllah. Nanti komen pada messenger tak apa. Ustaz akan bagi selepas daripada kursus ni. Ada masa kosong Ustaz. Hari-hari tertentu ada kosong, hari tu mungkin Ustaz kena sepatutnya hari Ustaz murojaah, ada hari Ustaz murojaah, Ustaz akan korbankan waktu Ustaz tu untuk merawat Ikin sidik pada waktu di luar rawatan di center. Tapi kita guna di center juga, tapi di luar waktu rawatan sebenar. Boleh? Sebab saya menghargai Ikin sidik join live pada malam ini. Nanti admin rawatan tolong follow up sekali lagi InsyaAllah. Sekarang tengah mengandung, tak apa. Boleh ruqyah. Orang mengandung boleh ruqyah, cuma tak boleh diberi habatus sauda, tak boleh diberi tesena. Dia ada cara lah nak ruqyah orang mengandung ni, ada cara. Boleh ruqyah sebab kita takut gangguan tu akan ganggu juga anak dalam kandungan. Baik. Ahmad Raja'i. Ustaz, macam mana nak suruh jin tu keluar dari kawasan kediaman rumah? Dipanggil gangguan Ammar Al-Manzil, dipanggil gangguan rumah. Premis perniagaan tempat. Dia cakap dia duduk sini lama dah, beribu tahun dah. Sekarang nak suruh dia tinggalkan kawasan kediaman tu. Okey, alasan dia tak mau tinggalkan ruangan halaman rumah tersebut kerana dia duduk beribu tahun. Kena ingat, sebelum dia duduk beribu tahun tu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan tempat tersebut? Allahu SWT. Allah yang menjadikan dia, Allah menjadikan tempat. Okey.
maka Allah juga berhak melantik siapa khalifah di atas muka bumi ini. Kita, bukan dia. Jadi dia kena aku, ini tempat kita. Tanah ini milik kita. Rumah ini kita buat. Kenapa dia masih lagi nak duduk di situ? Sedangkan kita khalifah di atas muka bumi. Macam mana nak halau? Kita kena patahkan hujah dia dahulu. Dan baca surah Al-Baqarah sampai habis dalam rumah tersebut. Kemudian sembuh dengan semburan air wangi. Ataupun capu sikit lah dengan minyak wangi kasturi. Sembuh halaman rumah, dalaman rumah sambil baca ayat kursi, kemudian azan. Kalau ada yang kerasukan, ruqyah orang yang kerasukan tersebut. InsyaAllah dia tidak akan duduk lagi. Yang penting kita kena patahkan hujah dulu kalau dia merasuk. Biar dia faham, ini tempat kita. Kita tak akan berganjak. Walaupun dia duduk lama dah, ini menjadi tempat kita. Kerana kita khalifah, pengganti di atas muka bumi ini, bukan dia. Jadi dia kena aku. Kerana itu adalah firman Allah SWT. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsiru fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada lagi dah, banyak lagi hujah dia. Yang tu. Kemudian seru, kalau boleh seru 3 kali. Ya ma'syaral jin ukhruj ya aduwallahi biiznillah. Unashidukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum Sulaiman. Anta khuju wa takhadu min baytina. Unashidukum Allah. Anta khuju wa la tu'zu ahadan. Wa takhadu min baytina. Ulang 3 kali. Minta dia keluar daripada kawasan rumah ini. InsyaAllah. Nak selebihnya dia ada tahap dia. Dia ada tahap 1, tahap 2 yang perlu dibuat. Yang tu kena masuk kelas lah. InsyaAllah akan dijelaskan dalam kursus nanti. Tahap perawatan tempat. Ada 2 tahap. Ustaz, macam mana nak kenal duit shilling sihir dengan yang bukan sihir? Sering kali orang jumpa duit sihir depan kedai depan rumah kata sihir. Belum tentu sihir. Belum tentu. Ada yang disebabkan gangguan tempat pun ada duit shilling. Ada. Ada yang disebabkan gangguan saka pun duit shilling. Ada. Ada yang disebabkan sihir guna duit shilling pun ada. Cuma dia ada beza dia. Betul. Sebab tu dia tanya macam mana nak kenal duit shilling sihir dengan yang bukan sihir. Duit shilling sihir bila kita langkah ataupun pijak, dia ada kesang pada kaki. Mencocok. Sakit antara pinggang hingga ke kaki. Kita tak dapat nak berpijak di tempat tersebut. Tak dapat nak pergi pun tempat tersebut. Itu kaitan dengan sihir. Manakala kalau kaitan dengan tempat dan sebagainya, kita pijak ke langkah tak ada apa-apa pun. Dia ada sikit-sikit je kata-kata gangguan gitu je. Bila kita ambil, letak atas tangan, kita baca atas tangan pesakit. Kita baca duit tu tak ada rasa apa. Tapi bila berkaitan dengan duit shilling ke apa, kita letak di tangan dan sebagainya. Baca dia surah Al-Falaq An-Nas, terasa amat panas. Bahkan kalau dia letak atas kaki pemangsa, mangsa tersebut, dia mula kerasukan. Sakit pegang barangan tersebut. Shillingnya sama, pengaruhnya. Jadi yang membezakannya adalah pengaruh tadi. Apa pendapat Ustaz kesakitan Ustaz Kazim Elias? Sebab apa suka nak rawatnya? Sebenarnya tak suka. Yang menyukakan adalah sikap kita. Tengoklah. Buat perawatan dengan medik, okey. Tapi dengan tengok perubatan tradisional, dia rawat dengan siapa? Dengan orang yang diiktiraf perawatannya ataupun tidak. Dan untuk apa digembar-gemburkan dalam media sosial? Itu akan menarik simpati dan menarik sifat hasad yang akan menyebabkan makin buruk penyakit tersebut. Betul. Bertambah dengan hasad dan ain, dah ada sihir. Tambah pula dengan hasad dan ain, lagi teruk sihir tersebut akan menjadi. Kerana itu suka untuk dirawat adalah kerana sikap kita juga. Sikap kita juga. Tuan pada rahmatullah, cari yang ahli. Cari perawat yang ahli dalam bidangnya. InsyaAllah akan ketemui penawarnya. Bukan cari yang
Popular tidak semestinya ahli dalam bidangnya. Cari dari sudut ilmu, dari sudut kesahihan dalam perawatan. Itu sahaja pendapat saya. Baik, tak suka. Jadi suka sebab sikap kita. Kerana setiap penyakit ada penawarnya. Memanglah Allah yang maha menyembuhkan. Tapi kenapa Allah masih tak sembuhkan lagi? Ada hijaban mastura. Minta maaf. Baik, seterusnya. Kak Lani. Ustaz, saya ada mimpi ada seorang perempuan larang saya langkah lubang yang digali. Okey. Kalau saya... Ya Allah, mana ni? Kalau saya langkah lubang yang digali, kaki jadi sakit. Apa tu? Masa mimpi tu memang sakit kaki saya. Apa maksud mimpi tu ya? Sebab dah 3 kali saya mimpi yang sama. Dalam 2-3 hari lepas saya mimpi orang tabur sesuatu dari rumah arwah mak sampai ke tapak kedak arwah. Masya Allah. Baik. Kak Lani, itu adalah mimpi, simptom mimpi. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi mengetahui buhulan sihirnya dalam telaga darwah. Sebab tu orang yang mimpi, orang yang mengalami gangguan jin sihir, memang kita kena ambil keterangan mimpinya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengetahui buhulan sihirnya di dalam telaga darwah adalah melalui mimpi. Itu dalilnya. Kalau ni basuh tempat tu depan halaman rumah ada boleh. Nak basuh di deretan jalan sampai ke tapak kedai tu pelik pula orang tengok. Okey, kalau ni just basuh depan halaman rumah dan di kedai tersebut. Kalau boleh wayar paip, air paip. Wayar sambung wayar. Sapu saja di situ. Sapu pula. Bersihkan. Okey. Sambung wayar air, buka air laju-laju. Bersih. Sambil baca Al-Falaq, kemudian baru basuh kaki. Maksudnya kesannya masih ada. Pengaruhnya masih ada. Mungkin kerana basuh hari tu hanya basuh tak cukup air. Tak cukup. Tak rata. Sebab air susah nak dapat kawasan tu. Jadi perlukan air yang banyak. Perlukan sambung wayar air paip. Basuh betul-betul. Biar basuh habis tempat tu, baca Al-Falaq sahaja. Nanti buat. Nur Aini, sejak saya diruqyah oleh ustaz, kurang dah mimpi pelik-pelik tu. Alhamdulillah. Hari-hari amal ikrar pemutus, ayat 3 kul, ayat pembenteng. Ikut berjalan sunnah Nabi, kurang dah sikit pening tu. Alhamdulillah. Terima kasih dah. Terima kasih bagi testimoni. Terima kasih. Sebab ada di kalangan kita yang sihat, senyap je tak bagi testimoni. Terima kasih. Yang bagi testimoni, terima kasihlah. Baik. Yang lain macam mana yang lain? Biasa orang bila dah sembuh senyap je. Masa sakit call sentiasa, tanya temu janji sentiasa, pergi ke center sentiasa. Tapi bila dah sembuh senyap je. Bagilah testimoni biar kami rasa ya Allah syukurnya, biar kami rasa syukur tersebut ya. Okey. Suhaida Ahmad, kenapa sakit saya lagi kuat bila berada di rumah berbanding berada di luar rumah? Kerana fokusnya tujuan gangguan adalah di dalam rumah. Maknanya sama ada rumah tersebut ada gangguan ataupun ada buhulan sihir, tapi belum pasti lagi ya, sihir atau saka atau gangguan rumah. Maknanya ada kaitan dengan rumah. Dia tidak ada kaitan dengan masa, dia ada kaitan dengan tempat yang ni. Ada yang kaitan dengan masa, macam contohnya sakit waktu asar saja. Contohnya sakit waktu malam je. Pagi okey, itu kaitan dengan masa, ini kaitan dengan tempat.
Bila ada di rumah sakit, bila di luar rumah tak sakit. Itu kaitan dengan tempat. Pertama cari dulu azimat-azimat pelarih ke, benda pelik-pelik ke, buku sihir ke. Dalam rumah tersebut ada simpan tak? Kalau ada, hancurkan, batalkan. Kalau tak ada, tengok balik sejarah tempat tersebut. Ada apa? Tempat apa, kubur ke, tempat orang buat apa ke? Ataupun ada simpan tak? Dia punya azimat-azimat ataupun apa? Apa dah saya nak bagi tahu tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlupa dah. Mungkin kerana kepenatan. Saya penat sebenarnya. Sehari-hari penat sikit ya. Baik. Minta maaf. Tengok juga amalan apa yang diamalkan dalam rumah tersebut. Okay? Bersihkan daripada amalan-amalan yang batil. Gantikan dengan bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah. Baik. Wan Aizan, Wan Deraman. Saya mimpi ular di bawah belakang saya tidur. Ular di bawah belakang saya tidur. Itu maksudnya pendamping. Mendampingi. Nur Aina, dah pandai cari buku sihir Ustaz lepas belajar dengan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Teruskan belajar. Teruskan. Ramaikan guru, banyakkan rujukan. Jangan belajar dengan saya seorang je. Belajar lagi dengan guru-guru lain. Saya bangga sangat bila anda ramaikan guru, banyakkan rujukan, sehingga anda pun boleh berkongsi semula dengan saya. Apa yang saya tak tahu, saya boleh tahu. Gitu. Baru berkembang ilmu, berkembang pengalaman. Banyakkan berada di lapangan juga. Dengan berada di lapangan, rumah pesakit kita rawat. Di situ kita belajar pula daripada pesakit. Secara tak langsung pesakit tu jadi guru kita. Dengan kajian-kajian yang kita akan bakal temui. Alhamdulillah semakin sihat Ustaz. Masih amalkan apa yang Ustaz sarankan. Masa ruqyah beramai-ramai di Shah Alam pun pi join sekali. Masya Allah. Semoga diberkahi oleh Allah. Okey, musafir ilmu ada. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz makin sembuh. Amir Izzuddin. Setahun lebih ikut live Ustaz dan guna barangan Ustaz. Gangguan makin minimum makin sikit. Saya istiqamah buat amalan yang Ustaz ajar. Ya, istiqamah 10 ayat pembentengan lah. Istiqamah yang tu. Yang tu paling utama. Dan juga 3 kul. Paling utama. Sebab Rasulullah tak tinggal 3 kul ni. Rasulullah tak tinggal 10 ayat pembentengan. Pagi, petang, malam. Itu. Saya pernah mimpi masa mengandung anak bongsu, ular keluar dari kemaluan. Masya Allah. Apa maksud Ustaz? Kalau keluar, okey. Kalau masuk, berbahaya. Tapi tidak semestinya keluar tu sembuh dah. Tidak. Itu membawa maksud. Ada 2 maksud. Pertama, gangguan itu telah pergi. Dan pintu masuknya adalah syahwat. Pertama. Yang kedua, maksudnya adalah ular warna apa? Hitam ke kuning ke apa? Yang kedua maksudnya apa? Mungkin telah mempengaruhi bayi dalam kandungan tersebut sedikit sebanyak. Nanti tengok. Baik. Poziah. Tadi masa dengar ruqyah jari saya jadi keras. Dekat nak habis ruqyah dia kembali normal. Ya. Sebab tu dalam live ini dia tak berbahaya tu apa dengar je. Fokus dengar getar-getar tu biasa. Kalau kerasukan sekejap je habis saya baca dia kembali normal. Itu untuk scan yang terbaik. Sebab apa? Sebab saya tak boleh nak tiup anda. Saya tak boleh nak sentuh. Jadi dia bereaksi biasa je. Gitu. Boleh tuan-puan. Wahana Yusuf, keadaan suami saya semakin baik selepas berubat dengan ustaz di center dan di masjid Padang Siam Tanah Merah hari tu. Ya. Saya pun tengok suami puan tu. Hari tu semakin baik. Betul. Hak jalan sunnah tu saya ingat itu.
Semoga Pak Cik makin sembuh. Buat amalan yang saya ajar tu. Jalan sunnah tu, ruqyah mandiri buat. Yang tu. InsyaAllah makin lama-lama sembuh. Tak ada apa. Lama-lama sembuh. Tak ada lah nampak alalai. Kebiasaan gitu. Sembuh tak ada alalai dah. Kalau sembuh dah pun, join lah live seminggu sekali. Tak apa. Dengan aku akan dapat pahala. Gitu. Siti Rabiah, saya masa di ruqyah kaki kiri kebah kuat sangat. Masa ustaz picit jari kaki, rasa sakit sangat sampai menangis. Selalu mimpi tandas orang kena bunuh. Tandas sihir ke ustaz? Belum tentu. Masa ustaz picit jari kaki, ustaz mana yang picit? Sebab saya jarang main kaki ni. Baik. Okey. Itu belum tentu sihir ya. Belum tentu sihir. Sebab ini hanya keluhan saja. Keluhan sakit baru. Dia termasuk ada bab gangguan jin. Alhamdulillah. Okey tuan-puan, ada soalan lagi? Saya nak tanya, kalau kita mimpi rumah lama, apa maksudnya Ustaz? Saya selalu mimpi rumah lama. Itu maksudnya pendamping. Mendampingi. Dia bukan saka lagi. Dia nak jadi saka, tapi baru pendamping. Yang mendampingi. Itu menunjukkan asal-usul tempatnya. Kalau pesakit tu bersilap ketika dia ruqyah tu, tanda apa Ustaz? Itu tanda dia memang pandai bersilap. Sama ada jin tu pandai bersilap ataupun pesakit tu pandai bersilap. Itu. Tengok sejarah kehidupan pesakit tersebut. Sejarah keturunan dia ada bersilap tak? Ataupun dia ni ada belajar bersilap. Sebab tu jin tu pandai bersilap. Kalau jin tu bersilap, kita undur 3 langkah. Jangan pegang, dia makin kuat. Relax. Dan kita arahkan pada dia. Duduk. Aku tak mau bergaduh denganmu. Aku tak mau bersilap denganmu. Aku tak mau pukulmu. Duduk. Dia akan duduk. Okey. Aku tak akan cederakan kamu. Duduk. Dia akan duduk sekejap je. Ustaz, macam mana cara nak tawari sihir? Sebab saya baru je sebulan niaga. Tapi macam-macam saya jumpa kat gerai saya. Ada paku, ada duit siling. Dan kemarin tanah kubur di kaki meja dalam keras saya. Dah seminggu tak ada customer datang gerai. Allahu Rabbi. Basuh tempat tersebut sambil baca Al-Falaq An-Nas. Paku, siling, ambil tuku, ketuk-ketuk, kecacatkan sikit sambil baca Al-Falaq An-Nas. Kemudian rendam dalam air, baca Fatihah, ayat kursi 3 ku dan 3 ayat pembatas sihir. 3 ayat pembatas sihir boleh ambil dalam grup Asazah Official. Masuk grup Telegram Asazah Official, ambil dalam tu ada. Dalam file, dalam media tu ada banyak. Okey. Itu cara yang paling mudah nak buat. Okey. Bersabarlah. Sabarlah. Maafkan dia. Dia tak tahu, mungkin tak tahu. Maafkan dia. Okey. Jaga jiwa dengan sifat mahmudah. Allah SWT yang menguji sebenarnya. Yakinlah Allah SWT yang mengurniakan rezeki. Yakinlah. Okey. InsyaAllah rezeki kita tak ke mana, insyaAllah. Ini ujian daripada Allah. Sabar. Kalau nak lebih lagi tahu selok belok sihir, masuk kursus ya. Masuk kursus nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sejak guna minyak kasturi, gangguan dah berkurangan. Ya, kasturi alat bantu yang sangat berkesan. Baik. Baik, tuan pada rahmati Allah SWT. Saya rasa setakat itu saja pada malam ini. Minta maaf komen yang tak sempat nak baca. InsyaAllah kita akan bersiaran langsung lagi pada esok hari. Ya, InsyaAllah. Nanti tuan-tuan follow dah. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah lah. Kita sambung esok. Saya minta maaf saya kepenatan sikit. Saya perlu rehat. Jadi tuan-tuan, yang terakhir sekali, siapa-siapa yang nak join masuk kursus pengubatan sihir dan saka,
boleh PM admin saya lah. Nanti masuk group Asazah Official Telegram. Nanti kami akan lampirkan semula maklumatnya. Ada 20 seat lagi kekosongan. Nak cukup sikit. Nak cukup satu dewan. InsyaAllah lah. Yang mana join, insyaAllah kita akan bagi satu buku teknik-teknik kaedah-kaedah ruqyah syar'iyah dalam pengubatan sihir saka asal ain. Kemudian kita akan bagi nota-nota lah. Kemudian tuan-puan akan dapat 3 CG. Pertama CG khusus, yang kedua CG sanad ijazah bacaan, yang ketiga CG ijazah pengamalan kaedah-kaedah pengubatan. InsyaAllah. Baik, seterusnya makan minum selama 2 hari 8 dan 9 Oktober tu kita akan tanggung pagi hingga petang. InsyaAllah. Kita akan tanggung belaka lah dalam yuran tersebut lah. Dewan apa, bahan-bahan, praktik dan sebagainya. Fasilitator akan ada dan sebagainya lah. InsyaAllah. Dan seterusnya kita akan sambung online selama 2 bulan. Berbaloi lah. Harga pun murah sebenarnya berbanding tempat lain buat. Kadang tempat lain buat online je. CJ tak ada. Buku tak ada. 360. 2 hari online 360. Kita buku lagi, modul lagi, nota-nota lagi, face to face 2 hari, sambung pula 2 bulan. Saya rasa berbaloi sangat lah. Kalau rasa mahal lagi tu, saya minta maaf lah. Tuan-puan carilah mana-mana kursus perubatan yang lain. Tuan-puan join lah. Dan puan-puan nilai sendirilah dengan ilmu. Dengan apa yang kami kongsi, dengan apa yang tuan-puan dapat di tempat lain. InsyaAllah tuan-puan, saya yakin tuan-puan bijak dalam menilai. Saya yakin insyaAllah. Okey. Baik. Next kursus bila tu? Next kursus tak pasti lagi bila, yang ni je. Tahun ni yang ni je kita buat. Okey. Dan yang terakhir sekali tuan-puan, untuk malam ni sampai esok sebelum 1 Oktober kita ada lancarkan package ni. Package merah ni. Jam mandian bidara, bam bidara. Harga asal RM55. Promosi untuk malam ni sampai esok sebelum 1 Oktober RM50 sahaja. Dan free kitchen. Ada 100 unit saja. Siapa cepat dia dapat lah. Okey. Nanti PM admin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.